Soalan nombor 2, saya Tuan Haji Wan Hassan bin Wan Muhammad Ramli Dungun. Terima kasih Yang di-Pertua. Lembu kenyang sudah tua. Soalan saya nombor 2. Silakan Perdana Menteri. Tan Sri Yang Bertua, saya juga ingin mengucapkan selamat kembali ke tanah air, insya-Allah beroleh haji mabrur dan sa'yan mashkuran, insya-Allah. Yang berhormat, tidak ada lembu yang kenyang dan tidak ada lembu yang kurus. Tapi yang penting ialah soal komitmen, termasuk soal TVET yang berhormat bangkitkan. Kerajaan buta warna dalam soal ini. Dan insya-Allah dengan pelaksanaan program TVET sebagai satu sistem yang baru di dalam pendidikan alternatif, MCI ataupun Malaysia China Institute ditubuhkan adalah berikutan dengan fokus yang berhormat Perdana Menteri daripada dasar pada ke timur kepada dasar kerjasama timur. Di mana dahulu ianya hanya memfokuskan kerjasama dan melihat pada soal-soal pembangunan teknologi dan pemindahan teknologi hanya daripada Jepun dan Korea. Tetapi hakikatnya kini China menjadi kuasa ekonomi yang kedua terbesar di dunia, malah dari segi teknologi, perkongsian dan juga pemindahan teknologi dilakukan oleh mereka. Apabila saya mengadakan lawatan resmi ke China baru-baru ini, daripada 2 saja institusi TVET yang menjalin kerjasama dengan Malaysia, ketika itu terdapat 220 institusi TVET dan juga penggiat industri yang mahu bekerjasama dengan Malaysia untuk menawarkan kursus TVET. Maka kerajaan mengambil keputusan supaya diwujudkan Malaysia China Institute sebagaimana wujud Malaysia British Institute, German Malaysia Institute dan sebagainya, untuk menggamit supaya teknologi transfer ini dengan izin dapat dilakukan. Hasilnya, beberapa bidang baru telah ditawarkan kepada pelajar-pelajar Malaysia. Antaranya ialah tentang soal otomotif. Daripada otomotif berkonsepkan konvensional kepada teknologi baru. Bukan saja EV tetapi REV, termasuk hidrogen. Begitu juga dalam renewable energy dengan izin, solar dan sebagainya, IoT, AI dan robotik, ini ditawarkan kepada pelajar-pelajar Malaysia. Soal retention, pengekalan bakat atau skill, itu dijadikan keutamaan. Pelajar-pelajar kita apabila mereka tamat nanti tidak akan bekerja dengan syarikat-syarikat Cina di negara Cina. Sebaliknya mereka akan pulang dan bekerja sama ada dengan syarikat-syarikat Malaysia atau bekerja dengan syarikat-syarikat Cina di negara kita sebagai sebahagian daripada strategi pelaburan mereka dan menggunakan tenaga tempatan yang berketerampilan untuk diberikan peluang. Di samping itu kita tahu bahawa lawatan Perdana Menteri China Li Qiang baru-baru ini juga telah memberikan indikasi bahawa banyak lagi tempat-tempat yang akan ditawarkan kepada pelajar-pelajar Malaysia. Dan insya-Allah saya akan lakukan tindakan susulan bersama-sama dengan pegawai-pegawai yang lain. Oleh sebab itu apabila Yang Berhormat Perdana Menteri meletakkan Majlis TVET Negara di bawah Pejabat Timbalan Perdana Menteri dan Sekretariat TVET Negara juga diletakkan di bawah saya, maka langkah-langkah proaktif dilakukan. Bukan hanya sekadar untuk memperkukuhkan MCI ini, tetapi pada waktu yang sama kita juga berhajat untuk mewujudkan sekurang-kurangnya 250 peluang pekerjaan pada mulai pertengahan tahun ini hingga tahun hadapan, kerana terdapat kira-kira 250,000 tempat di institusi TVET dan insya-Allah kursus jangka pendek dan sederhana akan dapat memberikan pekerjaan dan peluang pekerjaan ini akan dapat diwujudkan dengan cara tidak langsung. Pengangguran ketara akan dapat dikurangkan dan separa pengangguran akan dapat juga dikurangkan. Dengan langkah-langkah ini insya-Allah indeks pengangguran akan diturunkan sekurang-kurangnya 1% daripada kadar sekarang. Dan langkah yang kita ambil ini adalah merupakan langkah proaktif kerana FDI, pelabur asing, memerlukan pada tahun ini saja 30,000 jurutera dan negara tidak dapat menawarkan pekerjaan itu.
Namun alternatifnya ialah kursus-kursus TVET sama ada jangka pendek atau jangka sederhana, dan kemudiannya pelajar-pelajar ini akan diberikan peluang untuk mengambil kursus profesional apabila mereka telah melepasi sijil kemahiran Malaysia SKM 2, dan ini adalah jalan yang ringkas untuk mereka mengambil diploma dan juga memasuki ijazah tanpa ada kelulusan akademik yang tinggi di dalam SPM. Sila Dungun. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Di antara faktor utama kelemahan daya saing Malaysia 2024 ialah bakat, termasuk sumber manusia, R&D dan lain-lain. Adakah penubuhan MCI turut merangkumi komponen berorientasikan tarikan pelaburan, bukan sahaja serampang satu mata melibatkan pengekalan bakat, tetapi juga tarikan pelaburan bakat dari luar untuk pelaburan negara kita. Terima kasih. Silakan. Menteri. Tan Sri yang kedua tentang soal dengan izin brain drain tidak akan berlaku. Artinya bakat daripada dalam negara keluar tidak akan berlaku. Namun bakat daripada luar di dalam kategori pekerjaan tertentu saja yang mungkin akan diberikan pertimbangan oleh Kesuma atau Kementerian Sumber Manusia dan juga KDN. Ya. Tetapi keutamaan mesti diberikan kepada rakyat tempatan. Saya menyatakan bahawa high TVET ini dengan izin, artinya kursus-kursus TVET ini telah bertukar daripada kursus-kursus biasa jahitan, masakan dan sebagainya ditukar kepada high TVET ini. Ya. Itu diteruskan, namun fokus dan tumpuan kepada teknologi baru ini. Dan pada hemat saya, minda di kalangan ibu bapa ini juga telah bertukar. Di mana dulu persepsinya, Tan Sri Yang Bertua, ibu bapa menganggap mana-mana anak-anak mereka yang masuk dalam TVET ini dianggap sebagai pelajar-pelajar kelas kedua. Tapi tidak lagi sekarang ini. Kerana kita lihat bahawa 70% pelajar-pelajar yang masuk ke universiti di tahun pertama adalah terdiri daripada pelajar-pelajar wanita. Hanya 30% saja pelajar lelaki. Ke mana mereka akan pergi kalau kita tidak ada mempunyai pendidikan alternatif pada mereka, dan kita mencari jalan yang lain untuk mereka juga akhirnya melanjutkan pelajaran ke universiti tanpa kelulusan akademik yang cemerlang. Namun kelulusan kemahiran seperti TVET ini adalah jalan untuk mereka juga melanjutkan pelajaran dalam bidang profesional dan teknikal di MTUN atau Malaysian Technical University Networks yang ada 5 di Malaysia, termasuk UniKL yang telah memulakan kerja-kerja yang baik. Malah 2 buah universiti telah menubuhkan fakulti AI, iaitu UTM sendiri dan juga UTAM, Universiti Teknikal Melaka. Dan kini UniKL juga sedang menubuhkan fakulti AI. Ini tujuannya adalah untuk memfokuskan pada high TVET yang saya sebutkan, dan tentunya kita tidak boleh lari daripada meletakkan maqam ataupun level bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang menjadi fokus kepada pelabur-pelabur asing, dan ini mesti dilakukan ketersediaan dari segi guna tenaga yang berketerampilan. Baik, saya jemput Jelebu. Terima kasih Datuk Seri Yang Bertua. Saya ingin mengucapkan setinggi ucapan tahniah kepada pihak kerajaan, terutamanya Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, tentang menekankan kepentingan TVET, terutamanya bagi mengatasi masalah pengangguran. Dengan penubuhan Malaysia China Institute ni, Datuk Seri Tan Sri Yang Bertua, dan pelibatan syarikat-syarikat daripada China, boleh atau tidak pihak kerajaan memberikan penjelasan tentang tawaran pertama ataupun kuota pelajar pertama daripada China, berapa banyak yang ditawarkan kepada negara kita, dan yang penting sekali ialah kerana TVET Malaysia ini merentasi pelbagai kementerian, untuk apakah langkah pihak kementerian untuk menyelaraskan tentang pelbagai bidang di peringkat kementerian. Terima kasih, Tan Sri. Sila Menteri. Tan Sri Yang Bertua memang ianya merentasi 12 kementerian.
dan sebanyak 1,345 institut Tibet di seluruh negara, kerajaan dan swasta, dan 6.8 bilion dibelanjakan untuk mengendalikan Tibet ini. Tetapi saya melihat dari segi dengan izin cost effectiveness. Bukan dengan belanja yang banyak, maka keberkesanannya adalah positif. Tetapi kita harus lihat kursus-kursus yang ditawarkan itu mesti kursus-kursus yang bersesuaian dengan permintaan kepada pasaran guna tenaga. Itulah sebabnya kita elakkan supaya tidak berlaku mismatch dengan izin. Ya. Dan kita mahu kursus-kursus yang ditawarkan itulah kursus yang ditentukan keperluannya oleh penggiat-penggiat industri agar mereka ini terus dapat bekerja di syarikat-syarikat berkenaan. Apa yang telah kami lakukan sekarang ini ialah penggiat industri atau syarikat-syarikat itu terus menandatangani dengan izin Memorandum of Agreement dengan institusi Tibet. Jadi pelajar-pelajar yang bakal tamat sesuatu kursus itu akan terus bekerja. Itu sebabnya dari segi keboleh pasarannya ya, pada nisbah yang agak tinggi ya, national average-nya ialah kira-kira 94.5% yang mengikuti kursus Tibet ini mendapat pekerjaan. Tibet di bawah KKDW, khususnya di bawah MARA, berada di tahap 98.5% daripada mereka itu beroleh pekerjaan. Ini bukan berarti 1.5% tidak ada pekerjaan. 1.5% itu melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi di peringkat diploma, ijazah dan juga sarjana. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini juga kita lihat ya, bahawa berbalik tentang MCI ini, saya berterima kasih kerana salah seorang ahli parlimen kita ya, yang juga pengurusi RISDA telah dilantik untuk menjadi pengurusi lembaga penasihat MCI, dan melalui beliau mahir yang diketuai oleh beliau dan rakan beliau telah dapat menggamit 5,125 tempat untuk pelajar-pelajar Malaysia dihantar ke negara China dengan beasiswa sepenuhnya. Pihak kerajaan atau organisasi hanya perlu membayar tiket penerbangan saja. Saya telah menyebutkan bahawa dengan tawaran yang begitu, saya telah membuka peluang ini untuk 500 tempat pelajar-pelajar keturunan Cina, 200 pelajar India, 200 pelajar daripada Sabah, 200 pelajar daripada Sarawak yang kita beri peluang untuk mereka mendapat pendedahan daripada negara China. Itu sebab daripada awal mukadimah saya colour blind. Saya buta warna dan kerajaan buta warna di dalam soal memberikan peluang untuk rakyat Malaysia mengikuti kursus Tibet ini. Baik, saya jemput Datuk